tidak bersama dengannya lagi. Lepas itu dalam tempoh setahun lebih kurang kebetulan kedua-duanya meninggal dengan masa waktu yang pada hari yang sama, tapi masa berlainan. Jadi di situ terdapat perlengkapan itu. Saya sendiri pergi membantu arwah dengan adik saya iaitu Sulaiman, mengambil ada sedikit barang arwah Badariah di rumah suaminya itu. Suaminya datang membawa tongkat dan saya pun lari bersama dengan adik saya keluar menempang ke rumah jiran sebelah. Saya dah lupa namanya. Jadi kebetulan selepas itu saya pergi ke rumah Datuk Sidang, lepas itu ke rumah imam dan menegangkan surat yang diberikan kepada Badariah pada ketika itu. Pada ketika itu pejabat agama ada memanggil arwah Haji Ahmad ni ke pejabat agama, tetapi arwahnya tidak mau pergi. Jadi kebetulan pula ada perkara untuk berlarutan, maka maka adik saya dihalau dan sebab itu tak tahu apa lagi ceritanya, sehingga mereka dulu meninggal hari yang sama tapi waktunya berlainan. Itu saja yang dapat saya ingat tentang makanya. Kemudian saya telah pergi berjumpa kepada pihak pejabat agama dan kebetulan pula tadi saya tak bawa surat tarikh saya pergi berjumpa pejabat agama mengatakan Badariah tidak dapat dibicarakan kerana Badariah telah balik ke Selangor. Itu cerita. Jadi katanya bicara itu tidak dapat diangkat dan dia punya file telah dihantar kepada Akib bersama Akib negeri atau negara. Saya pun pulang ke sana. Jadi saya pun tak tahu Akib di mana. Saya ketika itu bersama anak saudara saya Abdullah Suhaimi pergi ke Melaka menyiasat tentang file itu. Jadi pihak pegawai pejabat agama mengatakan ini kalau nak ambilkan konsel ni kena pergi ambil buang apa namanya, buang bela. Buang yang masuk tumbuh tu. Biro Baman. Buang mana saya pun tak pasti. Kemudian itu kena pergi pejabat agama berbicara mahkamah sana yang tinggi, mahkamah tinggi sana. Itu yang saya tahukan. Kalau saya ada buat surat tadi itu, mungkin saya dapat lebih detail lagi menerangkan buat ada catatnya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi daripada penjelasan tiga orang yang ada mendengar, membantu apa semua ni, boleh kita ambil pendekatan mereka semandangkan kita pun tak boleh nak menentukan nak bicara orang yang ada, orang yang nama itu yang tinggal semuanya. Dan juga anak tiri Badariah Abdul Rahman telah pun mendapatkan namanya masuk ke dalam geran. Boleh kita sepakat mengatakan status dia semasa meninggal masih bersuami? Saya tak setuju. Mungkin Puan Haiza boleh menerangkan berkenaan dengan jatuhnya talak atau tidak. Sebab kalau mengikut pada Encik Mazlan, dia sendiri yang mendengar bahawa jika kau keluar dari rumah maka jatuh talak. So kalau dari situ, dari pemahaman saya yang mencedik agama ni, kalau dia dah nafas itu dan perkara itu berlaku, sepatutnya dia jatuh talak. Cuma masalah di sini sekarang adalah proses itu tidak dipanjangkan. Even mahkamah dah panggil, suami dia pula tidak hadir. So kalau mungkin saya fikirlah, mungkin kalau kita nak bantah
yang menyatakan Abdul Rahman ni tidak berhak sebab bapa dia dah menerapkan cerai dan sepatutnya cerai tidak dan jatuh dah talak. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula sekali saya kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Mariza Marina daripada Raisa Hazura and Associate. Jadinya berkenaan tentang saya terus pada kes arwah Badariah dan arwah Encik Ahmad ni, saya dah berbincang dengan Encik Nizam sebelum ni. Jadinya kalau ada bantahan daripada waris-waris tentang penerimaan harta pusaka atas nama Abdul Rahman, dan saya tengok bahagian dia pun agak besar dekat dalam tanah tu, jadi kita kena masukkan kes pengesahan cerai lah. Maksud saya kena cek balik kes di Melaka tu, kata yang dah buka tu, saya kena hidupkan semula kes tu untuk kita tengok macam mana status dia. Dan macam kita semua tahu, untuk mengesahkan cerai ni, talak ni atas suami. Jadi atas suami, hanya suami je yang boleh mengesahkan. Dia betul-betul berniat atau tak untuk melafazkan talak tu. Tapi kes kita sekarang ni dua-dua dah tak ada, dan dia membabitkan hal pusaka. Jadi saya kena kembali ke Mahkamah Syariah di Melaka. Saya kena tengok balik prosedur dia macam mana, dan saya akan advise semula dan bagi tahu secara detail lah. Sebab hari tu saya berbincang dengan Encik Nizam, sama ada waris-waris nak macam, kalau berdasarkan kepada dua surat ni saja, memang kita tak boleh nak kata dia jatuh talak. Walaupun kita ada saksi-saksi yang dengar dan lihat. Sebab lagi sekali saya katakan, mahkamah hanya menjatuhkan talak apabila suami itu sendiri bagi pengesahan yang dia memang berniat untuk menjatuhkan talak, ataupun walaupun dinafikan tapi bahagian isteri itu ada keluarkan bukti-bukti yang cukup, maka jatuhlah talak tu. Jadi kita sama kita tak boleh menjatuhkan talak. Bila pada hari ini waris-waris, saya tengok memang, saya rasa mungkin sepakat kata yang memang yakin arwah Badariah dan arwah Ahmad ni dah bercerai sebelum kedua-duanya meninggal. Dan saya dimaklumkan juga masa meninggal tu sangat dekat 2 jam beza macam tu. Jadi saya kena kembali kepada file dia dulu di Mahkamah Syariah Melaka. Lepas tu baru saya boleh maklumkan macam mana proses seterusnya. Sebab kedua-duanya dah dah membabitkan. Okay, saya rasa dah boleh next agenda untuk ini. Jadi kita tangguh dulu dari segi status Badariah ni. Jadi nama yang ada dalam geran Abdul Rahman ni, saya rasa sebelum dia melanjutkan, maknanya dia berhak keluar ke tidak, saya rasa kita akan tunjuk dulu. Kalau Pak Abdul Rahman semua dah tak setuju untuk dia jadi waris, tapi nama dia dah ada dalam tu, saya rasa kita kena caveatkan dulu tanah tu lah. Sebab takut ada transaksi atas tanah dipajak, disewa ataupun dinyampakan. Jadi kita caveat dulu bahagian dia supaya tak boleh ada apa-apa transaksi. Untuk ni tanah bawah mana? Semua tanah ada nama. Semua tanah. Lebih kurang semua tanah lah yang ada nama Badariah, maknanya jatuh kepada Abdul Rahman. Jadi boleh kita sepakat di sini, kita caveatkan dulu. Boleh kita berikan putus, atau ada yang nak mewakili Cik Abdul Rahman kita ataupun nak menasihati dia dulu. Kalau kita nak caveat, kita sepakat dan kita uruskan. Dan untuk tujuan tu nak menguruskan caveat ni, adakah wakil ataupun waris-waris yang ada nak buat, ataupun kita latih Pegawai Syariah kita untuk buat sesiatan, buat apa semua caveat. Boleh siapa nak suara, kerana saya segan nak sebut pasal ini adalah hak kita yang mewarisi. Saya setuju dikaitkan. Nak mewakili adik-adik ataupun diri sendiri. Okey. Bahagian ni keluarga Sulaiman. Kami setuju Untuk dikaitkan. Okey. Hamna, waris Hamna, Abdul Pakar. Caveat tu maksudnya bahagian dia yang dah nama dia sudah disebutkan. Ya, waris Salim, Cizul, setuju kan? Okey, bahagian ni, Ram. Masuk caveat ni kita tahan, kita buat sekatan dulu.
dah selesai. buat sekatan kepada tanah TV tanah dan tidak boleh dapat keputusan dari transaksinya. Kalau kita jual harga atas nama Rahman sajalah. Setuju? Apa setuju lah? Semoga setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada ini memohonlah supaya mana semua nama-nama saya yang ada dalam lembaran yang lain selain daripada tanah yang saya duduk itu, supaya saya tidak akan menuntut. Ini maksudnya saya tidak hanya tanah yang ada saya duduk sekarang ni itu saja, yang lain ada bagian lain saya tak dituntut. Ini saya minta macam mana untuk menyelesaikan perkara itu. Satu empat satu. Punya boleh. So maknanya kalau 140 ni Pak Daniel nak nama atas tanah tu, adakah berkongsi dengan dia ataupun memang ada nama keluarga baru. okey. Ibrahim. Maksud saya kalau kata dekat tanah Pak Daniel, nama Pak Daniel satu saja ke atau apa? Sebab yang nama Ibrahim sebab Ibrahim dah lepaskan bahagian dia. Jadi ada tak dalam tu nak ada perkongsian dengan siapa? Tak ada, memang satu nama saja. Selain daripada nama saya, ada lagi nama-nama itu. Abdul Halim, Ibrahim, ada 3 nama lagi tu. Selain daripada pula ada juga ada nama lagi Madinah Bicem tu. Sebenarnya Madinah Bicem tak wujud. Yang Bicem yang sebenarnya Madinah Leceh. Ini saya dah buat pembetulan nama pada pihak lawyer dan betulkan nama tu. Nama tu sudah wujud. Bicem dengan Bicem itu adalah sama. Nanti masuk saya gunakan supaya tanah yang saya duduk itu saja yang saya kalau dapat dikenakan. Kemudian lain itu ada nama saya. Keluarga anak itu semua itu saya tidak akan menuntut. Okey. Juga satu yang kedua, saya ini nama saya ni Yang betul dia macam mana sebenarnya? Rahman dan LOK Rahman. Tapi orangnya yang sama. Dan saya dah pernah buat dulu pejabat sumpah. Tapi surat tu tak tahulah dah berapa tahun, 10 tahun dulu kan. Termasuk juga ada teman dengan Lokman. Itu namanya orang satu. Dan dah buat pengituran dulu tapi tak tahu tahun itu surat jembatan. Itu saya apalah membuat tentang nama yang 2 nama tapi orang satu. Orang yang satu. Okey. Terima kasih senomanya. So maknanya daripada keluarga Balik kepada keluarga Zul tadi. Jadi daripada keluarga Senoman pun Alam, Pak Lam ni yang minta untuk lot 140 lah. Kalau yang lain setuju. Tapi saya akan dengar daripada keluarga masing-masing. Keluarga Sulaiman lot 77 dan lot 76. Okey, ini untuk yang daripada keluarga Abdul Halim. Apa kata putus? Buka. Kalau ikut pemilihan yang
dahulu kita mana kita minta orang ada gaji tu minta mereka. Okey. Itu nak tanya. Mereka. Tak, kalau kita ikut kepada faraid, boleh maklumkan kat sini pecahan yang saya dah bagi tahu. Kalau ikut faraid, ikut semua tanah tu nak jatuh, dia dapat 2 ekar ke ataupun lebih? Memang dulu ikut mereka. Ikut Okey. tak, itu pasal yang difahamkan. Kalau ikut kata Tok Alang tadi, ikut wasiat yang kata pembincangan antara waris, ya, bapak kita dulu yang kata tanah sejangkang untuk sekian orang, untuk 3 orang, maknanya Nawawi, Ibrahim dengan Halim. Jadi ada dulu yang tahu ada Halim dengan Ibrahim. Dulu awak tahu Ibrahim dengan Halim. 2 orang. Memang ada tulis. Nawawi Dari tak- siapa tu? Salinan daripada siapa? Ambil Tia. Tolong. Itu macam mana boleh datang? Memang tahu. Tak, maknanya tanah sejangkang tu kalau yang difahamkan dari situ dianya cuma untuk Halim dengan Ibrahim. Macam mana boleh ada nama Nawawi boleh masuk situ yang jatuh kepada Ma'arif ataupun Dan mampu dalam permintaan. permintaan siapa? Banyak Arif lah. Dan last tu Arif. Mesyuarat Rumah Alang nak minta 1.5 ekar, mana jadikan dia 1/3. 1 ekar. Okey, senang macam ni. Kalau kita kata bagi 5 ekar bagi 3 tadi ibarat 1.5. Okey. Jadi kalau 1.5 Ma'arif pun 1.5. Jadi kalau kita nak jadikan keluarga Halim dapat 2, Ibrahim dapat 2, Nawawi ataupun Ma'arif ni tadi dapat 1. Boleh juga dapat 5. Lepas tu lah anak tiri muda lah. Tak, bab anak tiri Uda tu dia dapat nama dia masuk disebabkan bila ayah saya meninggal, masuk nama Atuk Dinah. Bila Atuk meninggal baru masuk nama Udanya. Jadi dia dapat bahagian dia Uda gitu. Jadi kita nak bagi faham si Rahman kalau bahagian dia kecil kat situ, dia kalau dah semua sepakat dah setuju ikut cara yang itu, dia dapat bahagian mak dia tu besar di Sarah tu 1.44 kalau tak silap daripada keseluruhan tu. Dia pun terpaksa lah kalau orang lain lepaskan nama sini dapat sini, dia pun terpaksa juga. Tapi dia tak boleh kata ibarat dia lepas nama kat sejangkang, dia nak pula dia lepas tu dia nak daripada salah satu waris 3 orang tu nak ni. Pasal tanah sejangkang tu nama Alang Nokman pun dia lepaskan. Sarah pun bila kita setuju, kita tanya waris Sarah, dia pun kena lepaskan. Barulah dia jadi 5 ekar tu bagi 3, Muhammad Arif 1 ekar, Zul Halim 2 ekar, saya 2 ekar, Ibrahim 2 ekar. Okey. Rasanya dokumen yang siapa nama tadi? Zulfakar. Cik Zul Yang sekarang Cik Zul tu Surat ni daripada Zul Zul Halim. Okey. Zul Halim. Saya panggil Cik Alim lah Sebelah tu Cik Zul. Okey. Daripada surat Cik Alim yang saya dapat ni, Cik Alim ni waris Abdul Halim lah. Sama juga. Okey. Saya tengok rasanya ni dah jadi penyelesaian kepada apa yang kita bincangkan ni. Sebab sebelum ni Cik Nizam merujuk kepada Ustaz pada Pak Lang saja berdasarkan peringatan. Kalau dah ada persetujuan seperti ini, cuma rasanya kalau semua bersetuju mengikut apa yang tertulis di atas dokumen ni, saya rasa lebih mudah. Cuma tentang tanah sejangkang macam mana Cik Nizam boleh suggest ada 3 nama kat situ? Tak, itu bila tanah sejangkang tu apa yang saya faham adalah daripada penjelasan daripada Alang dan juga apa yang saya dengar daripada Muhammad Arif lah. Dengan Zul tu, Zul Halim dah memang jelas lah dulu mengatakan memang 3 nama. Cuma sama ada ianya jatuh 1/3 atau tidak, kerana saya tidak nampak benda ni. Dan juga Zul pun tak boleh membuktikan yang tadi Pak Zul kata tadi Muhammad Arif tu nak 1 ekar.
Pasal kalau kita kata dia 1 ekar lagi 2 waris itu 2 ekar, mana buktinya? Pasal masa berjumpa bincang dulu tak ada bawa ni tunjuk apa semua. Alang pun sama juga tak dapat ni, cuma kata nak jadi jelas, mengatakan elok bagi 3, senang kita kata bagi 3. Jadi persoalan dekat sini, kita naklah tengok dari segi pembahagian tu sama ada, kalau nak kata adil, kita mungkin dapat 1.5, orang lain mungkin dia dapat besar tapi tempat dia macam tak sesuai, tepi kubur, kita tak ada tuntut, ataupun tanah lain lah, ya. Jadi untung rugi campur tolak lebih kurang saja. Adakah kita nak mengejarkan lebih pada contohlah kalau kita berkeras selama ni, mungkin Mak Arif ataupun keluarga Nawawi tu, kalau dia faham secara apa yang dia ingat 1/3 adalah 1.5. Disebabkan kita bertelingkah nak 0.5 tu, kita buangkan dia punya, jadikan dia 1, kita nakkan 2, benda tak boleh selesai. Mana kita nak? Jadi kita cari jalan-jalan pendek. Jangan kita bertengkar pasal setengah ekar. Kalau ikut nak bertengkar dari segi, dulu ada tulis kata 2 ekar, tapi sekarang kenapa jatuh 1.5? Nanti semua tak selesai. Ayah saya punya 3.44 ekar lah kata contoh keseluruhan, tapi kita tuntut 1.5 je, yang lain kita lupakan. Keluasan kat Sarah, keluasan kat Tanah Anjang, keluasan kat... Kita cubalah bincang baik-baik dengan dia, semua dia tarik diri. Jadi maknanya sejarah tu jadi jatuh 2 nama tu, kerana arwah Dong Adik dengan kita. Jadi untuk clear, kita ambil pendekatan macam ni lah. Andai katalah Zul saya gunakan ayat berkeras nakkan 2, ya, kami pun berkeras nakkan 1.5, sebab kalau kami dapat pun itu bahagian lelaki yang tinggal 3 lelaki, adik saya dengan abang saya. Abang Long dah keluar ada hak situlah, ada sebab lain. Sebab kata tadi kena jelaskan kepada Mak Arif secepat mungkin lah, pasal benda ni akan diuruskan ni. Nanti baru macam kalau bahagian Ibrahim nanti nak tentukan dengan syari peguam, nak pegang pada 1.5 ke nak pegang pada 1. Kalau kita pula tawar diri 1, saya pun sendiri tak boleh pandai-pandai cakap nakkan 1, pasal adik-beradik kata nak setengah ekar, maknanya 3 jadi 1.5. Dan kalau saya sini setuju, nanti bahagian keluarkan setengah ekar lagi pun tak susah juga. Jadi tu nanti sama ada saya ataupun bahagian Zul, kita dua-dua berjumpa dengan Mak Arif, sama ada dia betul tak nak 1 ekar. Yang betul. Dia setuju tak 1 ekar? Ini setuju 1 ekar. Dia punya 1 ekar. Kita sekarang dah buat ada. Orang dia dapat rumah. Dekat Sejangkang mana dia buat rumah? Ada tak? 2 biji. 2 biji dekat. Jadi macam mana dia buat pilihan tanah sebelah mana? Dia manjang ke macam mana dia ambil dulu? Mana kalau dia sendiri buat. Jadi untuk ni okey, kita ambil jalan ringkas ini. Kita ibaratkan dia ambil 1, keluarga Halim ambil 2, keluarga Ibrahim ambil 2, ya. Boleh? Okey. Pegang pada situ lah. Tanah Sejangkang, Nawawi 1 ekar, Halim 2, Ibrahim 2. Okey, boleh teruskan dengan jadi maknanya kita tak ikut dokumen ni lah. Yang ada tulis 2 nama kat sini kita tak ikut. Dia tu nama mana? Yang mana dia tadi? Sebab ni 2 cuma di sini. Jadi Zul, jadi kalau dekat senarai yang awak ada ni hanya Ibrahim dengan Abdul Halim, jadi boleh kita buat persetujuan masukkan nama keluarga waris Nawawi 1 ekar. Jadi selepas ni kamu tak boleh ikut pegang mana ni, ya? Takkan lain tak lain dah dulu. Okey, faham. Satu kalah dia. Saya minta lepas pada cara mana yang kita bincang ni, iaitu secara suka sama suka keluar nama apa semua dengan keluasan dia, pihak Guam akan keluarkan satu list baru dan juga surat pengakuan melepaskan hak pada mana-mana. Pasal kita nak dekat sini bersaksikan dengan waris-waris supaya senang, okay.
Okey, terima kasih Cik Alim. Saya teruskan dengan keluarga Cik Luqman atau Luqman. Tak ada. Tak ada. Dia ada waris ke tak ada? Tak datang. Ada waris tapi tak datang. Waris kepada Badaria? Tak ada juga. Waris dia cuma tu Rahman juga. Rahman, tapi kalau kata kita nak caveat Rahman, maknanya tak ada. Maknanya dia keluar lah. Waris kepada Amnah. Zulfaqar. Saya setuju dengan yang tak ada. Maksud saya di Buaya tu untuk bahagian perempuan saja. Jadi untuk bahagian-bahagian lain, saya sebenarnya dah buat keputusan untuk tidak menuntut mana-mana bahagian. Tapi soalan sekarang ni, kalau boleh nama-nama yang ada dalam geran adik-beradik saya nak keluar. Setakat ni yang saya dah keluar nama adik-beradik saya di blok 77, 76 dan 140. Yang belum keluar untuk yang disediakan 1325, lot 620 dengan lot di tepi sungai yang ada nama Cina tu. Yang Jenglong. Jenglong tu kan. Jadi untuk tu disediakan, saya nak buat pindah bilik. Tapi memandangkan gerannya Tak ada. tak wujud lah. Jadi yang sekarang ni apa yang saya perlu buat, yang ada yang masih ada tu, saya masih, kalau saya nak pindah bilik, saya nak pindah kepada siapa, itu yang saya nak tahu. Kalau saya dah tahu kepada siapa saya nak pindah bilik, saya akan buat dengan segera. Di mana yang lot-lot lain yang saya dah buat 77, 76 dan 140. Okey, cuma saya nak tahu sekarang ni di bawah waris Amnah ni tanah mana yang nak akhirnya yang nak dibagikan tu? Maksudnya yang nak, kalau itu kan lot 1325 Jangkang, lot yang tanah dusun yang ada nama Cina tu dengan 620. Yang nak dilepaskan ni kan? Nak lepas. Okey, kita ringkaskan dulu biar jelas. itu kan nak lepas. Kita nak tahu tanah mana bagi pihak ibu Amnah, tanah mana yang nak dituntut, maknanya yang nak diamankan. Yang dituntut hanya 37 Yang kata tanah untuk 3 perempuan tadi kan? Yang tanah 3 perempuan yang Sarah, Badaria, Amnah. Jadi dia jatuh bawah Amnah lah. Jadi yang nak dituntut bahagian Amnah. Jadi mana yang ada nama Amnah yang jatuh kepada mereka di tanah-tanah lain akan dilepaskan, betul? Jadi untuk urusan sekarang yang mana saya katakan telah dibuat secara faraid, yang nak diserahkan kepada siapa, ya, disebabkan geran tak ada, tak boleh nak buat, itu kita akan bincang. Contoh tadi balik kepada tanah sejangkang, pasal kita, kamu tak boleh serahkan kepada Zul ataupun kepada Ma'arif ataupun kepada saya, pasal 3 waris yang sepatut dapat tu kena sepakat dulu kepada siapa yang nak buat kerja untuk jadikan satu nama. Dalam 5 ekar tu jadikan satu nama dulu. Jadi bila kita serah, kata contoh kita suruh Zul lah, di sini kita melantik kata Zul, ataupun contoh nak senang kata melantik saya, sebab saya akan suruh Guam kan. Jadi kalau dah lantik saya, akan keluar satu surat mengatakan Zulfaqar sekian-sekian menyerahkan kepada Nizam waris pada Ibrahim untuk jadikan geran itu yang 5 ekar tu kepada nama Nizam. Ma'arif pun sama. Bila dah jadi nama satu nama, baru diturunkan, masukkan nama Zul Halim dan masukkan nama Ma'arif, baru jelas. Cuma proses tu mungkin kena buat 2 kali ataupun mungkin 1 kali, itu bergantung pada Guam. Dan cuma dari segi kos tu nanti, kalau lantik saya uruskan, takkan saya nak buat ni tanah nak kongsi tapi kos tak nak kongsi, itu kena faham. Tapi kalau rasa nak buat masing-masing, awak dapat geran asal besok, lepas Guam uruskan arwah insolvency punya tu, lepas tu awak nak buat sendiri. Kalau awak rasa awak boleh buat sendiri dengan cepat, kita nak menguruskan dengan ni, kita tak nak tengok daripada tahun 52 atuk meninggal sampai sekarang tak selesai. Kalau kata masing-masing pegang pada tu, okey, suruh lawyer buat costing nanti, costing tu akan kejap lagi. Cara kita nak menyelesaikan harga tu pun boleh dipikirkan cara mana. Kita teruskan dulu. Okey, untuk keluarga Luqman atau Luqman ni tak ada wakil datang, tapi tahu tak tanah mana yang sepatutnya dia ada nama tu?
Dia dekat tanah Anjang. Kalau itu kan 77 dan 76. Sama Sama. Jadi Kalau maknanya Badariah tadi pun satu juga kan di Tanah Sarah. Betul? Badariah pun ada. Badariah wakil dia tak ada. Apa ni, waris ni tak di sini. Tapi tiga adik-beradik perempuan kan. Tapi Badariah punya nama pun sebenarnya ada di Tanah Anjang tu kan. Cuma dia setuju tak setuju, Rahman ni setuju tak setuju nak lepaskan, itu kita pun nanti nak akan buat caveat. Dia pun nampak gaya kalau ikut pada pemahaman Zulfaqar, dari segi pemahaman saya, Zul ada menyatakan yang Encik Rahman nak melepaskan tanah-tanah lain yang kecil-kecil, dia hanya menuntut tanah ibunya Badariah tu, ibu tiri dia di Tanah Sarah tadi tu kan, betul? Jadi untuk ni boleh nanti kamu maklumkan kepada Rahman, dapatkan pengesahan dia, bawakan surat salinan ataupun surat persetujuan kosong daripada lawyer, bagi dia sign yang mengatakan dia akan melepaskan tanah-tanah berikutnya dan hanya menuntut tanah ibu tirinya di Tanah Sarah tu tadi, ya. Tapi saya rasa tu nanti dulu. Nanti bila setuju dia status dia. Itu nanti dulu sebab status dia belum diputuskan lagi. Oh, Dia tak ada keputusan lagi. Ya. So jangan pergi jumpa dia. Jangan dulu. Okey. Bagi ni. Okey. So kalau yang dah selesai belah sini, jadi yang belah sarang ni waris dia ada lagi kan? Adakah waris-waris dia maklum tentang pembahagian yang kita setuju hari ni? Atau macam mana? Untuk waris Sarah ni, dia orang memang kalau ikutkan, dia orang memang terima pembahagian yang sedia ada itu, tiga waris untuk waris wanita dapat di bahagian di Surabaya je. Jadi dia orang pun dalam keadaan sama juga. Beberapa masa ni pun tanah-tanah semua dia orang masih belum ambil kuasa lagi. Betul, saya tengok juga. Bila dah selesai tu, dia orang akan tetap adik-adik dia orang dah memang sepakat untuk dapatkan tanah di Surabaya itu sahaja. Okey. Saya cuma tak tahu jugalah yang untuk keluarga Nawawi. Ada dalam makluman ke ataupun Nawawi? Selain daripada 1 ekar di Tanah Jangkang tadi kan, kita dah setuju. Jadi Nawawi ni patut dapat di tanah mana? Kalau dari segi pemahaman saya, Nawawi tanah anugerah dah memang jelas. Tanah Sejangkang sama ada dia 1/3 iaitu 1 sama ada 1.3 ataupun 1 ekar, itu saya tak pasti, ya. Yang tanah dusun ataupun yang kecil di belakang rumah Alang tu rasanya dia ada hak tu situ. Tapi dia nak ke tidak ataupun dia lepaskan kepada Seman ke ataupun siapa, saya tak pasti. Tanah Rumah Sarah rasanya ada kan nama dia? Tak ada. Ada tinggi tu. Yalah, dia tinggi maknanya dia ada lah tu bahagiannya tu. Muhammad Arif tu dia tinggi. Saya rasa nama Muhammad Arif ni ada kat semua tanah. Dia ada kat semua tanah. Memang semua dia ada. Cuma sekarang ni kita nak tentukan dia dekat mana tu, supaya bila kita cadangkan pada dia, bila saya berjumpa nanti, saya dah boleh kata tanah ni dah saya cadang macam ni, dah ada cadangan macam ni. Since dia tak dapat datang hari ni, jemput dia tak macam ni sahaja? Jemput, cuma dia ada masalah. Ada masalah tak datang, kita boleh jemput dengan dia lah. Boleh. Tu saya tanya kalau ada daripada waris-waris ni yang tahu. Sebab kalau saya tengok dokumen Encik Alim bagi tadi ni, Nawawi ni ada dekat lot 867 dengan lot 620. Mungkin Bandar dua-dua dekat satu Kampung Bandar, satu Tanah Raja. Yang ni tanah mana? Sebab ni ada kebun lot 867, luas 1163. Ini ke tanah Dusun Jenjaru ni ke? Bukan. Tanah sebentar, balik mana? Tanah Dusun yang boleh dapat 1163. Kebun lot 620. Sini dalam senarai yang Zul tu tadi 620. Keluasan 0.5. Tak dapat rumah. Oh, ni tapak rumah atuk. Tapak rumah atuk. Ini rumah atuk. Sebenarnya kat sini juga kan? Itu memang nama kalau ikut dalam rumah atuk ni, semua waris ada. Tak, saya faham. Tapi kalau dalam ni ada Arif dengan Nawawi. Ya, Nawawi tu bapak dia. Itulah makna tanah rumah atuk tu jadi dia. Padahal tanah rumah atuk ni
Lepas tu nak yang kongsi dengan Luqman dengan Sulaiman tu tadi. Bukan, itu rumah Anjam. Itu rumah Anjam. Itu rumah Anjam. So kita setuju hari ni Nawawi ni di tapak tanah rumah tu. Macam mana? Dia sebenarnya sekarang dia dibentak. Dia dapat. Okey. Kalau dia pada rumah kita tentu lah. Mana? So kat situ. Ya, okey. Kalau saya tengok atas nama Muhammad Arif, dianya tanah Sejangkang, tanah Nugrah dan Rumah Atuk. Rumah Atuk ni tapak lama tu dia keluasan 0.963 ekar ataupun 41,958.26 kaki persegi. Jadi yang ini kalau ikut atas nama Rumah Atuk ni memang semua waris pun ada. Kalau kita semak ikut nama waris-waris, tak saya cuba tengok memang ada, kita akan lepaskan kepada dia. Cuma di sini adalah pertikaian, bukan kata pertikaian, dianya persoalan. Di mana kalau saya cerita, tolong sahkan ya. Ada yang mengatakan rumah atuk ni dulu, rumah papan tu dirobohkan, dijual, dan hasil papan tu sepatutnya dikongsikan. Betul? Ada tak? Ada ni pasal ni saya dengar ni. Ada yang mengatakan. Jadi bab itu tak termasuk dalam masuk dalam perbincangan ni daripada tajuk yang awal-awal tadilah. So sama ada kita nak halalkan Ma'arif jual kayu-kayu rumah atuk tu ataupun ada yang nak menuntut. Itu saja yang nak jelaskan sini. Jadi halal Okey, jadi kita faham sini, jangan besok ada pula kata nilai itu tak, pasal pada kita yang ada duit kata perkara tu kecil, tapi kalau orang tu dia rasa duit tu besar pada dia, katalah hasil tu tak tahu, kita tak tahu. Dia rumah kampung. Okey, jadi rumah Cik Arif tu ada atas tanah rumah atuk ni. So sekarang ni rasanya penyelesaian untuk semua tanah dah selesai lah kot. Betul? Kan ada lagi tanah yang ditinggal. Yang tanah Dusun Jenjara 1.13 ni tadi yang 12351. Okey, ini satu penjelasan yang kata ada nama tanah yang dusun, kita ibaratkan panggilan dusun yang nama Cina dah keluarkan ni. Pasal itu nama arwah ayah saya ada, nama Norman ada, masing-masing pun ada. Cuma kita nak serah pada siapa? Yang tanah, tanah. Pada pendapat saya, mungkin memang bukan pendapat adik-beradik saya. Pendirian saya sebagai warisnya, saya sendiri, saya rasa elok diserahkan kepada siapa yang boleh mengusahakan tanah tersebut. Sama ada dijadikan kebun ataupun kita semua sepakat berapa baki tanah yang dah ada ditolak dengan rebak sungai. Kita pilih pemaju kalau sanggup, kalau ada pemaju nak buatkan rumah, hasil dapat buat rumah, kongsi hasil setiap bulan tu dengan waris-waris semua nama yang ada. Atau kita jualkan tanah tersebut untuk bayar kepada pihak peguam untuk menguruskan keseluruhan harga kerja-kerja yang perlu dilakukan. Itu pada pendapat saya. Dan dalam pada itu, kalau kata kita setuju semua perkara, naikkan balik nama yang dah turun faraid, naik ke peringkat atas balik, terbaiknya siapa yang akan memiliki tanah tersebut, contoh macam tanah Sejangkang, Ibrahim, Zulkifli, Halim dengan Nawawi, seharusnya kalau dipecahkan nanti pada satu tajuk tanah tersebut, kos pengurusan harus dikongsi oleh 3 waris. Kalau kata tanah Tok Alang ada 10 nama waris yang situ yang sanggup keluarkan nama, tinggal 1 waris saja, tinggal Alang saja. Pasal itu menguruskan untuk Alang saja, Alang harus menanggung kos itu. Berbalik juga kepada kos, pengursian kos tu, kalau kita rasa macam tu nanti Alang kita tahu dah tua. Alang nanti kita kata nanti anak dia sambung bayarkan, tapi kalau kita ada sifat kesian ke apa, kita punya yang lain, lawyer urus sikit, kita tanggung, itu nanti kita sepakat lah. Itu nanti akan ceritalah lebih kurang dia punya kos. Tapi balik pada tanah dusun tadi, kita bincang ataupun kat sini boleh sepakat nak bagi kepada siapa yang boleh mengurus ataupun macam mana, sila jelaskan. Saya rujuk balik apa yang Cik Nizam cakap tadi supaya lebih clear. Tanah ni sekarang ni 7 yang dah selesai. 1 yang kita tak tahu lagi status dia, sama ada nak jual ataupun nak diusahakan atau macam mana. Okey, kita letak tepi tentang kos tu.
kita sekarang ni fikir tentang prosedur ataupun kalau kita masing-masing nak menguruskan satu tanah sendiri, maksud saya siapa rumah Sarah ada 3 waris, jadi 3 waris ni yang menanggung kos. Okey, jadi cerita dia banyak kali, akan semua waris-waris ni ada nama dalam semua tanah ni. So waris-waris ni kena turun 7 kali ke pejabat tanah untuk nak selesaikan perkara ni semua. Dan apa yang Cik Nizam cadangkan tadi adalah untuk kita satukan semua sekali, kita selesaikan semua sekali, kita bahagikan ikut nama dengan syarat kita dapat bercakap dengan waris Sarah dan waris Nawawi lepas ni, dan juga waris Luqman yang tak dapat datang, dan juga kita selesaikan urusan Badariah tu. Kita jadikan sekali, dan itu yang Cik Nizam maksudkan lah, kira kos tu kita kongsi bersama. Jadi nak minta pandangan daripada semua kos juga. Saya rasa itu adalah penyelesaian yang mudah untuk kita semua. Masalahnya sekarang kita nak tahu berapakah kos. Sekarang ni kalau tanya tentang kos, saya kena tengok dulu kepada nilai tanah. Dan kalau dekat luar biasanya macam pengurusan untuk hal atau pusaka ni diambil dalam 2 hingga 4% lah daripada keseluruhan harga tanah. Tapi kita boleh bincangkan semula. Itu sebabnya saya kata kalau nak satu-satu keluarga boleh uruskan sendiri. Kalau kata tak nak tanggung kos peguam, maksudnya tanah Cik Zul nak urus sendiri, so panggil semua waris untuk uruskan tanah Cik Zul. Lepas tu siapa punya tanah nak urus sendiri, uruskan sendiri macam tu. Tapi kalau nak saya buat sekali, saya tak boleh bagi dah harga tu sekarang ni terus cakap, tak boleh. Sebab saya ada banyak perkara yang saya kena susun dulu satu-satu untuk kita persetujui. Tapi sekarang ni saya nak tahu status tanah yang terakhir, yang kecil ni, yang kata tepi sungai ni, macam mana dengan cadangan Cik Nizam tadi. Saya boleh pintas sikit. Saya nak kongsi bersama kerana apa yang kita dengar daripada Puan Haizah adalah penjelasan dari pihak dia. Dan dalam masa yang sama saya juga ada menyemak di internet syarikat lain, iaitu Fatihin Absyar. Ia ada mengatakan di sini kos, dia tanya soalan dia, tahukah anda kos di Mahkamah Tinggi sangat mahal mengikut akta probate. Itu adalah kenyatakan dalam pentadbiran 1959. Anda boleh dicas hingga 5% oleh peguam ataupun syarikat amanah dan lain-lain. Maknanya jika harta 2 juta, anda dikenakan cas dalam 70,000 sampai 100,000. Ini baru cas profesional, belum dikira cas-cas lain. Biasanya syarikat amanah akan cas 1 hingga 4% cas profesional, 2 ke 3% cas-cas lain. Contoh, harta anda 2 juta, cas dikenakan 2%, lagi 2% cas lain, jumlah 4%. Jumlah waris perlu bayar untuk urus takbir saham saja dah 80,000, ya, daripada 2 juta. Banyak bukan? Di sini faktor terbesar kenapa banyak harta beku.